Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Senario politik Malaysia yang semakin tidak menentu. Pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018 sebenarnya telah mengubah landscape politik tanah air. Parti Perikatan yang menggunakan lambang kapal layar dan seterusnya bertukar logo dan nama iaitu lambang dacing dan berwajah baru sebagai Barisan Nasional terus menguasai teraju kepimpinan negara. Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak terus berseri dalam arena politik negara. Rekod Barisan Nasional sebagai pemerintah kuasa rakyat tumbang pada tahun 2018. Rekod 60 tahun sebagai pemerintah parti majoriti pilihan rakyat itu akhirnya akur pada kehendak dan pengundi rakyat. Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan menguasai Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjalani hukuman di penjara mendapat pengampunan istana. PKR iaitu Parti Keadilan Rakyat yang mengetuai Pakatan Harapan memberi laluan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh dan beliau membayangkan bahawa dirinya akan bersara pada tahun 2020 dan penggantinya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir secara tiba-tiba menyebabkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sebagai Ketua Negara yang memikul tanggungjawab terus melantik Perdana Menteri sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Setelah semua ahli Dewan Rakyat menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, Baginda melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Dalam 2 tahun selepas PRU 14, Malaysia menyaksikan 2 orang Perdana Menteri dalam waktu yang singkat. COVID-19 yang melanda seluruh dunia memburukkan ekonomi negara yang turut memberikan impak terhadap politik negara. Sektor ekonomi beku hampir 6 bulan setelah Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Dalam pada itu berlaku pula pergolakan politik dalam beberapa buah negeri di Semenanjung yang ternyata memberikan tamparan hebat kepada Parti Keadilan Rakyat. Pakatan Harapan tumbang di beberapa buah negeri manakala Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan. Percaturan politik Sabah membawa tuah buat Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Tetapi pilihan raya Sabah turut menyebarkan COVID-19 di Semenanjung. Dalam pada itu, ketika Pakatan Harapan yang semakin lemah berikutan tindakan kumpulan Azmin Ali meninggalkan PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kejutan dengan mengumumkan bahawa dirinya berjaya mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang gagal menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong kerana kegeringan baginda akhirnya diberikan kesempatan untuk menghadap istana pada 13 Oktober 2020. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong telah bertindak seadil-adilnya berdasarkan peruntukan perlembagaan. Seseorang Perdana Menteri hendaklah dalam kalangan wakil rakyat, Dewan Rakyat yang berjaya mendapat mandat dan kuasa majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Persoalannya, adakah percaturan politik dan kemulut politik ini menguntungkan rakyat? Adakah permainan politik yang tidak menentu ini bakal dapat menjamin kestabilan politik? Apakah pandangan dunia antarabangsa terhadap kemulut politik yang ternyata semakin memburukkan keadaan? Pembubaran Parlimen untuk memberikan laluan ke arah PRU 15 hanya indah kabar dari rupa kerana
Selain membazirkan wang, tindakan ini akan memburukkan keadaan ekonomi. Sementara gelombang COVID-19 dan kluster baru akan menular di negara ini. Lagipun, politik lompat parti juga mungkin sukar dielakkan. Sebaik-baiknya, rakyat rata-rata mengharapkan agar undi sulit di Dewan Rakyat untuk memilih Perdana Menteri menjadi jalan penyelesaian yang terbaik. Ketika kemelut memilih ketua kerajaan semakin meruncing, ketua negara sebagai payung negara diharap akan menjadi kuasa mutlak dalam mengembalikan suara rakyat dan prinsip demokrasi. Daulat tuanku, dirgahayu tuanku.